Hai, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 16 yang terdiri daripada Ashira, Khairul Izzati, Mercy Grace dan Nur Cahaya akan memaparkan video animasi yang bertajuk Sang Kancil dan Kerbau. Selamat menonton! Pada zaman dahulu, ada sebuah hutan yang sangat menarik yang didiami oleh berbagai jenis haiwan. Hutan itu dipanggil Hutan Rimba Ajaib. Hutan tersebut bukan sahaja aman dan cantik, tetapi juga mempunyai sumber makanan yang banyak dan sumber air yang mencukupi. Haiwan-haiwan di hutan ini pula hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Di hutan yang luas ini tinggallah seekor buaya yang terkenal dengan sikap liciknya. Semua haiwan yang tinggal di hutan rimba ajaib takut dengan buaya itu. Pada suatu pagi, si buaya berasa sangat lapar kerana malam sebelum itu si buaya tidak keluar untuk mencari makanan kerana sakit perut. Semasa sedang menunggu, tiba-tiba si buaya ternampak seekor tupai tua melompat dari dahan ke dahan dan kemudian berhenti di tebing sungai untuk meminum air. Tidak mahu melepaskan peluang itu, si buaya dengan rakus cuba untuk membaham si tupai, namun si tupai lebih cepat untuk melompat semula ke atas pokok. "Berani-berani kau tangkap aku ya buaya? Ambil kau!" kata si tupai tua lalu menghentakkan tongkat saktinya ke atas dahan pokok yang besar. Dahan pokok itu patah lalu menimpa buaya. Buaya menjerit kesakitan. Sekarang buaya tidak dapat bergerak. Tiba-tiba si buaya ternampak si kerbau yang baru keluar dari belukar. Si buaya teringat bahawa si kerbau ini seekor haiwan yang lurus bendul. Oleh itu, si buaya pun mula menjerit untuk meminta pertolongan dengan sekuat hati. Sambil bernyanyi-nyanyi dan berjalan menuju ke sungai, tiba-tiba si kerbau terdengar suara meminta tolong. Buaya, kenapa kau main-main di bawah dahan tu? Kau ingat aku nak kau main-main bawah dahan ni? Si kerbau berundur sedikit kerana takut dengan suara si buaya. Si buaya tiba-tiba mendapat akal. Kau tolonglah aku, kerbau. Aku dah nak mati ni. Dari semalam aku dihempap dahan ni. Kenapa kau minta tolong aku? Kenapa tak minta tolong je dengan haiwan lain? Kau nampak ada haiwan lain dekat sini, kerbau? Kau seorang je kan? Lagipun badan kau tegap dan kau gagah perkasa. Sekali pandang dah macam Raja Rimba. Kerbau akhirnya termakan dengan kata-kata si buaya dan akhirnya setuju untuk mengangkat dahan besar yang menimpa si buaya. Baiklah, beta akan berusaha membantu kamu sebagai rakyat beta. Kamu tidak perlu risau, kata si kerbau yang mulai angkuh. Tanpa membuang masa, kerbau berusaha sedaya upaya untuk mengangkat dahan itu dengan tanduknya. Akhirnya, dahan pokok itu pun terlepas daripada tubuh si buaya. Sebaik sahaja dahan besar itu diangkat, tanpa membuang masa, si buaya terus menerkam dan menggigit kaki kerbau. Kali ini, si buaya tidak melepaskan peluang walaupun kerbau sudah merayu untuk dilepaskan. Tegak betul kau ni, kerbau. Sesuai sangatlah dengan aku yang lapar ni. Aku merayu buaya. Mak aku nanti akan cari aku. Jangan makan aku buaya. Tolong, tolong. Sudahlah, kerbau. Tiada siapa-siapa di sini. Kau duduk diam. Aku sedang lapar ni. Nyom-nyom. Sambil menangis-nangis meminta tolong, tiba-tiba sang kancil lalu di kawasan itu dan ternampak si kerbau yang sedang meminta pertolongan. Sang kancil pun perlahan-lahan mendekati kedua haiwan itu. "Kenapa kau digigit oleh buaya?" Si kerbau pun menceritakan apa yang terjadi semasa menolong si buaya. Sang kancil yang bijak itu pun segera memikirkan cara bagaimana ingin membantu si kerbau. Lalu, sang kancil memperdaya si buaya dengan mengatakan, "Hai buaya, pandai kau tangkap si kerbau. Boleh kenyang kau sebulan ni. Tak payah kau tangkap aku dah." Setelah sang kancil mendengar cerita kedua belah pihak, sang kancil telah mengatakan bahawa mereka berdua adalah penipu. Bagi membuktikan cerita mereka itu betul atau tidak, sang kancil yang bijak itu pun memberi pendapat bahawa mereka perlu melakonkan semula situasi si buaya bergelut untuk menyelamatkan diri daripada dahan yang besar itu. Si buaya pun melepaskan kaki si kerbau. "Ambil dahan tu, kerbau. Letak di atas aku." Sang kancil dan si kerbau terkejut akan perintah si buaya, lalu si kerbau pun meletakkan dahan tersebut di atasnya.
Setelah kerbau membuktikan kehebatannya dalam mengangkat dahan yang besar itu, buaya pun meminta pertolongan. Si kerbau dengan lurus bandulnya ingin membantu si buaya, tetapi dihalang oleh sang kancil. Kau nak mati ke kerbau? Aku nak angkat dahan besar ni lah. Nanti buaya mati pula. Lepas tu aku bagilah buaya gigit kaki aku macam tadi. Ai, tak payah. Kita tinggalkan saja buaya ini di sini kerana buaya ini bukannya mengenang budi pun. Si kerbau dan sang kancil pun bergerak meninggalkan si buaya dengan angkuhnya. Akhirnya, si kerbau pun terselamat oleh kerana kebijaksanaan sang kancil yang menolongnya. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Yang bermaksud, sepandai-pandai orang menipu, akhirnya diri sendiri kena tipu. Si kerbau pun bahagia dan mengatakan bahawa Raja Rimba telah pun kembali bebas.